Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan jawab mata pelajaran tafsir Al-Quran dan hadis pelajaran 7. Jadi semua diminta buka muka surat 37. Baiklah, hari ini kita akan belajar berkenaan amalan yang tiada asas agama adalah tertolak. Maksudnya apa? Segala perbuatan yang tidak berasaskan agama adalah tertolak, iaitu tidak diterima. Baiklah, kita tengok ya. Yang pertama ialah hadis. Semua semak Ustazah baca. An Ummil Mu'minina Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa rad rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Apakah maksudnya? Maksudnya daripada Ummul Mukminin, iaitu ibu sekalian orang mukmin, iaitu nama dia Ummul Mukminin, iaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka yang diada-adakan itu tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat Muslim. Sesiapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bukan daripada urusan kami, maka ia tertolak. Nampak macam tak faham tapi faham. Dia macam kabur-kabur lagi kan? Tak apa, awak jangan risau. Ustazah akan terangkan seterusnya. Ini adalah pengertian hadis itulah. Jadi macam mana nak faham? Kena dengar lebih lanjut. Okey, sebelum kita terus lebih lanjut, kita tengok pada huraian hadis ini. Okey, hadis ini merupakan asas penting untuk mengukur amalan yang dilakukan oleh setiap umat Islam, sama ada amalan yang dilakukannya itu akan diterima Allah atau sebaliknya. Hadis ini berkenaan amalan yang umat Islam buat ni, sama ada amalan itu Allah Ta'ala terima ke tak terima. Tapi macam mana nak tahu diterima atau tidak diterima? Secara umumnya, setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan menepati kehendak syarak, maka amalan itu akan diterima oleh Allah. Buat dalam keadaan ikhlas dan juga tidak menyalahi syarak, insya-Allah Allah akan terima. Manakala jika amalan tersebut tiada asas agama yang boleh disandarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama atau qiyas, maka amalan tersebut adalah tertolak. Okey, sekiranya amalan yang dilakukan oleh orang tersebut atau manusia tersebut sekiranya tiada asas agama dan ia tidak disandarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama ataupun qiyas, maka amalan tersebut adalah tertolak, iaitu tidak diterima dan ianya juga adalah sia-sia. Okey, untuk tahu lebih lanjut, cikgu, apakah perbuatan yang sia-sia tu? Kita akan terangkan lebih lanjut. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu menyatakan bahawa hadis ini boleh dianggap sebagai sebahagian daripada asas utama dalam agama Islam dan merupakan salah satu kaedah penting untuk menentukan hukum yang berkaitan dengan syariah Islam. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan ada dua kitab hadis yang boleh dianggap sebagai sebahagian daripada asas utama dalam agama Islam. Dan juga Imam Nawawi berkata pendapat bahawa hadis ini merupakan salah satu kaedah penting dalam agama Islam untuk menolak apa-apa amalan bid'ah yang bertentangan dengan syariah. Bid'ah, apa itu bid'ah? Bid'ah ini awak pernah dengar kan? Tapi tak berapa jelas kan? Awak selalu dengar bid'ah. Bid'ah tu apa? Perkara yang tak baik ke? Jadi kita akan belajar hari ini. Okey, kita tengok sunnah dan bid'ah. Jadi untuk tahu lebih lanjut, kita mestilah mengambil kira dari segi pengertian. Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Dalam hubungan amal ibadah, sunnah itu adalah setiap amal ibadat yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Sunnah itu maksudnya apa yang Rasulullah pernah buat, zaman Rasulullah buat, kita buat. Itu namanya sunnah. Lepas tu awak pernah dengar kan, ikut sunnah Nabi. Itu maksudnya sunnah yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah, yang Rasulullah buat.
Bid'ah pula berarti setiap amalan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Apa maksud bid'ah? Bid'ah ialah perbuatan ataupun amalan yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Seterusnya, para ulama di antaranya ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan imam-imam lain. Mereka mengatakan bid'ah itu terbahagi kepada dua bahagian. Bid'ah itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bid'ah hasanah, iaitu bid'ah yang baik, dan juga bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Jadi bid'ah ini ada terbahagi kepada dua, baik dan juga buruk. Bid'ah hasanah, kita tengok apa itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ialah setiap amalan baharu yang ada di dalam umum, sama ada daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan sumber hukum Islam yang lain. Apa maksudnya? Bid'ah hasanah ini adalah perbuatan yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah, tetapi ada dalil umum yang dinyatakan dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan sumber hukum Islam yang lain. Bid'ah hasanah seperti pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ikutkan pada zaman Rasulullah, Al-Quran ini tidak dibukukan, yang mana mereka menulis di pelepah-pelepah pokok, di batu bersepah kan. Jadi pada zaman Abu Bakar ini bila Abu Bakar tengok kebanyakan mereka yang menghafaz Quran ini, banyak yang mana Abu Bakar merasa risau. Risau apa? Risau Al-Quran ini makin lama hilang. Tak ada siapa yang tulis. Jadi Abu Bakar mengambil inisiatif, mengambil kira dengan cara mengumpulkan Al-Quran, yang mana zaman Rasulullah tak ada kumpul Al-Quran, tapi Abu Bakar buat. Itu adalah bid'ah hasanah. Penulisan kitab-kitab agama oleh para ulama dan sebagainya. Itu adalah perkara yang baik, bid'ah hasanah. Manakala bid'ah dalalah pula ialah seperti setiap amalan yang tidak ada sebarang dalil daripada sumber hukum Islam. Bid'ah dalalah ialah perbuatan yang tidak ada langsung dalil. Dalil tu apa? Bukti yang kita boleh dapat daripada hukum Islam. Bid'ah dalalah seperti perbuatan menambah rakaat dalam solat, perbuatan khurafat dan sebagainya. Dalam solat, sepatutnya solat maghrib itu 3 rakaat, tapi kamu mau buat, tapi awak mahu buat 4 rakaat. Maka itu adalah bid'ah dalalah. Buat solat sunat. Awak tak menambahkan rakaat kan? Sebab itu solat sunat, bukan solat fardu. Perbuatan khurafat dan sebagainya. Imam Syafi'i berkata, apa-apa perkara baharu dan menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma' atau qiyas, maka ia adalah bid'ah dalalah. Ingat, apa-apa perbuatan yang tidak berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' atau qiyas, ianya adalah bid'ah dalalah. Ijma' atau qiyas ini adalah perbincangan antara ulama'. Sekiranya tak ada dalam perbincangan para ulama' tapi awak buat, ianya dinamakan bid'ah dalalah. Contohnya khurafat lah. Manakala apa-apa perkara baharu yang baik sifatnya dan tidak menyalahi sumber yang betul, maka ia adalah bid'ah mahmudah, iaitu perkara yang baik. Jika perkara yang awak ingin lakukan itu adalah perkara yang baik, contohnya Maulid Rasul, kelahiran Nabi, kita nak buat, itu adalah perkara yang baik. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Tahzibul Asma'i wal Lughati mengatakan, bid'ah ialah mengada-ngadakan sesuatu amalan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sampai bila-bila, sunnah maksudnya apa? Perbuatan yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah. Bid'ah pula ialah sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, tetapi dilakukan pada zaman selepas Rasulullah, yang mana ianya terbahagi kepada dua, iaitu bid'ah hasanah dan juga bid'ah dalalah. Bid'ah yang baik dan juga bid'ah yang sesat. Bid'ah ialah ianya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang baik iaitu hasanah, dan yang keji iaitu qabihah ataupun dalalah. Faham semua? Itu adalah pengertian dia. Sekarang ini kita tengok pada pengajaran hadis. Apa yang kita dapat pengajaran daripada
setiap perkara ataupun perbuatan yang kita lakukan tidak berlandaskan agama tertolak. Apa pengajaran yang kita dapat daripada kisah ataupun hadis ini? Yang pertama, setiap ibadat yang dilakukan mestilah berpandukan petunjuk syarak sebagai syarat untuk diterima oleh Allah. Ya, setiap perbuatan yang kita ingin lakukan itu hendaklah berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas daripada para ulama'. Sekiranya tidak berlandaskan dengan 4 perkara tersebut, maka ianya tidak diterima. Okey. Bid'ah terbahagi kepada 2, iaitu hasanah dan dalalah. Bid'ah hasanah boleh diamalkan, manakala bid'ah dalalah wajib ditolak. Ya, bid'ah hasanah boleh diamalkan. Menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk menuntut ilmu supaya dapat membezakan di antara perkara yang hak dan perkara yang batil serta beramal dengan yang benar. Ya, kita ada setengah orang kan, dia macam nak menambahkan dia punya amalan, tapi ia Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, bila ia melakukan perbuatan tersebut, itu yang mengakibatkan ia terpesong. Itu yang berlakunya ajaran sesat kan. Sebab ia tidak berlandaskan yang 4 perkara tersebut. Jadi bila kita hendak beramal, kita perlu merujuk kepada guru yang benar-benar yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Faham? Okey. Yang keempat, wajib menolak amalan-amalan yang berbentuk khurafat dan syirik terhadap Allah Ta'ala. Sekiranya awak tengok dalam ketika awak membuat amalan tersebut, awak tengok tok guru awak itu ada melakukan perbuatan khurafat, mempersekutukan Allah, maka dengan secara total atau automatik ajaran tersebut ialah ajaran sesat, tidak boleh diterima. Ya? Jangan teruskan. Awak kena berhenti. Dan yang kelima, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas merupakan sumber perundangan Islam yang perlu dirujuk untuk menentukan sesuatu hukum. Untuk menjatuhkan sesuatu hukum, kau bid'ah sesat. Tak boleh. Kita kena tahu sebelum kita menjatuhkan hukum sesat ke atas seseorang tersebut, kita perlu mengkaji. Adakah dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma' dan qiyas, ada tak sebut? Sekiranya ada, perlu dibahaskan, iaitu ijma' dan qiyas ini. Sebab itu ada ijma' dan qiyas. Para ulama' perlu berbincang, bersepakat. Sebab itu bila adanya sesuatu amalan yang baru, perlu perbincangan. Tak boleh terus awak amalkan, tak boleh. Okey, ingat, kita punya tok guru ataupun ilmu-ilmu yang kita buat itu mestilah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan mestilah ahli sunnah wal jamaah. Baiklah, itu saja pembelajaran Ustazah hari ini. InsyaAllah akan datang Ustazah akan ajar awak pembelajaran yang baru, dan Ustazah minta awak semua doakan kesihatan Ustazah dan juga keluarga Ustazah. Semoga diberikan kesembuhan, dan Ustazah doakan semoga awak semua sihat insyaAllah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.